ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Pada malam ini kita sambung lagi, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kaedah berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman. Pada kuliah kita yang lepas kita telah sebut beberapa benda yang mesti kita tahu, yang mesti kita ambil. Setiap perkara yang kita nak cerita berkenaan dengan akhir zaman itu daripada hadis-hadis yang sahih dan hadis ahad ataupun khabar ahad dengan cukup syarat, yang mana tuan-tuan boleh tengok di kertas tuan-tuan tu saya telah hurai pada kuliah yang lepas. Hadis ahad ini dibahagi pada 3 bahagian: hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur. 3 bahagian, iaitu ada yang diriwayatkan oleh seorang periwayat dan ada yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi, dan hadis masyhur adalah hadis diriwayatkan oleh 3 orang perawi, dan kebanyakan ahli hadis menyebut hadis masyhur ini boleh menjadi sahih. Itu 3 peringkat, tuan-tuan boleh baca. Semua ni adalah kaedah untuk seseorang mengambil nas yang betul daripada sumber yang asli, supaya dihuraikan kisah akhir zaman itu dengan baik dan tidak mengarut dan tidak mengaitkan dengan sebarang perkara yang tidak ada sumbernya. Kecelaruan di dalam memahami nas akhir zaman ini boleh membawa kepada fikrah yang sesat dan fikrah yang tidak betul. Kalau kita dengar dalam negara kita dulu ada orang yang mentakwilkan bahawa dunia ini telah hampir kiamat, sehingga mereka buat satu perkampungan, mereka duduk dalam itu. Mereka buat beli tanah yang begitu luas, mereka makan sardin, mereka buat makanan sendiri, berkebun sendiri. Oleh kerana bagi mereka kita tidak boleh terkait dengan Yahudi, kerana Yahudi inilah Dajjal dan sebagainya. Itu salah satu daripada orang panggil telajak sangat dalam memahami dan mentakwil hadis-hadis yang berkaitan akhir zaman. Kita tidak mahu jadi golongan begitulah yang kita mengaji ni, supaya mari hadis akhir zaman kita faham dengan cara salaf memahami hadis tersebut.
Walaupun kadang-kadang benda yang disebut oleh Nabi itu macam betul berlaku pada zaman kita dan sebagainya. Apa yang disebut oleh Nabi itu betul berlaku pada zaman kita. Dan kalau kita tengok, ada juga yang disebut oleh Nabi telah berlaku pada zaman sebelum daripada kita lagi. Sebab ada jenis orang-orang yang politik pada zaman sahabat dulu lagi, mereka gunakan hadis-hadis Nabi juga untuk meraih sokongan golongan sahabat lepas pada tabi'in dan sebagainya. Sahabat tak gunalah, tapi puak-puak yang buat kacau ni lepas, terutamanya pada zaman Uthman bin Affan tu, mula pertikaian politik di kalangan orang Islam pada ketika itu, sampai pada zaman Sayyidina Ali, sampai kepada khalifah-khalifah, habis zaman sahabat, mari tabi'in dan sebagainya, lagi teruk dan lagi berkecamuk berlaku dalam dunia Islam. Jadi di sana ada orang yang ulama-ulama yang duduk dengan kerajaan, ada ulama-ulama yang tidak duduk dengan kerajaan. Ulama yang duduk kerajaan ni, dia baca hadis-hadis dan sebagainya, dan kadang-kadang bacaan-bacaan hadis dia tu mengampu kerajaan. Dan benda tu berlaku pada zaman dulu lagi, bukan zaman sekarang ni. Minta maaf saya sebut ni, tak ada kena-mengena dengan peristiwa yang berlaku ni di Malaysia ni. Cuma saya sebutnya, kaedah memahami hadis dengan cara yang betul adalah penting untuk kita memahami sebagaimana salafus salih memahami dalam satu-satu hadis. Apatah lagi hadis tersebut membincangkan perkara yang akan berlaku. Baik. Kita duduk pada poin yang ke-8 pada muka surat yang ke-14. Percanggahan. Jika terdapat percanggahan di antara hadis-hadis yang sahih, maka seharusnya diharmonikan terlebih dahulu percanggahan yang berlaku sebelum dilakukan pentarjihan. Tarjih ni makna untuk mengeluarkan keputusan. Itu makna tarjih. Keputusan nak kata hak ni kuat, hak ni kuat. Biasa orang mengaji dalam bab mazhab, bila kita sebut hadis bab mazhab ni, Maliknya sebut begini, Imam Syafi'i sebut begini, Ahmad sebut begini, dia akan tarjih yang lebih tepat. Masa mengaji dengan Mufti Yaman dulu, nama Syekh Muhammad Ismail Imrani, dia duduk bersela, duduk menyandar begitu je, dia mengajar tak duduk atas kursi. Anak murid dia duduk keliling ramai, dia mengajar lah. Dia satu masalah fiqh tu dia akan sebut 4-5 pendapat, hatta pendapat yang kita tak pernah dengar pun dia sebut, dengan Syaukani, dengan ni orang ni. Lepas tu dia tarjih. Tarjih ni makna dia keluarkan mana yang lebih kuat. Dalam bab ni Hanafi yang lebih kuat, dalam bab ni Maliki yang lebih kuat. Maknanya di sini hadis-hadis sahih ni, bila nampak dia macam bertembung, kita kena harmonikan dulu. Kita kena tengok dengan luas sebelum daripada kita nak ambil hak mana. Itu memerlukan kepada kepakaran dalam bab ini. Dia buat mari contoh. Sebagai contoh, hadis diriwayatkan oleh Zubair bin Adi. Beliau berkata, "Ataitu Anas bin Malik fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Faqala isbiru فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منهم حتى يلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم." Kami pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik ni? Sahabat Nabi yang umur dia panjang, yang anak dia ramai, umurnya panjang, ilmunya banyak, dah hartanya banyak. Dari riwayat kata anak dia ramai ni, siapa dia lupa mana satu anak dia. Ramai anak dia. Boleh memang dia kahwin ramai lah. Kahwin tu 4. Sampai mati, isteri dia mati, dia kahwin lah. Jadi kota dia tu penuh semua. Nampak ni? Berani Tok Imam? Takut Tok Imam berani lah. Jadi kota dia tu penuh.
penuh kota. Jadi anak dia ramai. Umur dia pula panjang. Panjang tak panjang sehingga dia melihat dia berada pada zaman 4 khalifah lepas pada tu sampailah kepada ni Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Al-Hajjaj, saya tak berani nak ulah Hajjaj ini kerana ada orang kata dia zalim, ada orang kata dia tegas. Cuma kita sebut jasa dia lah. Jasa yang paling besar iaitu dia membariskan Al-Quran. Sebab tu ulama kata kalau Allah Ta'ala nak masuk syurga Hajjaj ni cukup dengan dia membariskan Al-Quran. Yang kita baca hari ni itulah. Dulu Quran tak ada baris. Bila Quran tak ada baris, kita kena ngaji bahasa Arab baru boleh tak baris. Baris pula lain-lain. Sebab mengikut qiraat yang diriwayatkan oleh para sahabat. Qiraat pula ada qiraat 10, ada qiraat 14. Masyhurnya 7 lah, qiraat 7. Jadi Hajjaj ni salah satu daripada dia punya kebaikan dia kepada umat ini membariskan Al-Quran. Penting juga khalifah yang nampak macam kejam tapi tegas yang menyebabkan zaman dia tu kurang berontak tu kurang. Sebab kalau kita baca, saya sebut tadi sejarah politik para sahabat sendiri pun dan juga para tabi'in yang menjadi anak murid para sahabat, mereka ada puak mereka sendiri. Ada yang tidak bersetuju dengan permintaan Yazid, ada yang tak setuju dengan pemerintahan Muawiyah. Hatta Aisyah radhiyallahu anha, ummahatil mukminin, memang isteri Nabi, ahli syurga lah. Nah, tapi dia ada benda yang dia tak puas hati, yang dia cerdik, dia boleh menyeru orang. Cuma puak-puak Aisyah ni munafik dah masuk banyak dalam tu. Dalam puak-puak dia tu munafik yang buat kacau sebenarnya. Sehingga para sahabat menarik Aisyah dalam peperangan tersebut. Ini cerita panjang. Kalau kita nak baca sejarah politik para sahabat ni lebih pening daripada kita baca sejarah politik Malaysia lagi. Politik Malaysia tak pening sangat. Lantik JLC banyak-banyak boleh lah. Contoh lah tu dah. Cuma sejarah politik sahabat ni lagi sakan. Sehingga bila kita baca sejarah politik sahabat ni, kita tidak boleh duduk sebelah siapa-siapa. Sebelah mana-mana tidak boleh. Kita tidak boleh menjadi penyokong kawan ni, tak boleh. Cuma kita baca sahaja. Itu pendirian. Kenapa? Kerana kalau kita duduk di belah mana-mana, kita akan mencaci sahabat yang lain. Kita akan jadi macam golongan Syiah pula. Duduk di sebelah politik Syiah ni adalah satu agama baru yang ada oleh kerana krisis politik saja yang berlaku Syiah ni. Bukan dia masalah agama, masalah ijtihad baru, tidak. Jadi kita akan jadi begitu, jadi melampau sangat. Jadi bila kita baca politik sahabat ni, jiwa kita kena ada sahabat-sahabat ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin Allah Taala bagi kepada kita begitu nak beritahu bahawa begitu besarnya peristiwa yang berlaku di dunia ini menyebabkan umat Islam berpecah, menyebabkan umat Islam satu sama lain tak setuju satu sama lain. Nak beritahu kepada kita betapa pentingnya ketaatan kita kepada ulul amri dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Dah haram kita lawan jikalau kita tidak ada dalil yang sahih. Tak boleh lawan dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik. Kalau perkara tak baik, kita kena lawan. Lawan pun mengikut saluran yang betul. Tegur mengikut saluran yang betul. Tak boleh kita tegur mengikut saluran yang tidak betul, tak boleh sama sekali. Apatah lagi perancangan untuk menghuru-harakan ataupun menggulingkan kerajaan, itu lagilah tak boleh. Kerana apabila berlaku begitu, banyak benda-benda yang akan berlaku, pertumpahan darah dan sebagainya, kehancuran harta benda, kematian, negara jadi rosak. Kerana tidak ada kekuatan untuk menggulingkan sebuah kerajaan. Itu ulasan saya lah. Baik. Hadis ini tidak dianggap bercanggah dengan hadis-hadis tentang kedatangan Al-Mahdi dan turunnya Isa, kerana zaman ketika datangnya kedua-duanya adalah lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan hadis-hadis ini diharmonikan agar boleh diterima kesemuanya. Oleh itu, kita katakan bahawa hadis yang pertama ialah kaedah umum berkenaan sepanjang zaman
manakala hadis-hadis berkenaan Al-Mahdi dan Nabi Isa adalah pengecualian daripada kaedah tersebut. Baik, gini. Hadis ni seorang mari mengadu kepada Anas bagaimana keadaan berkenaan dengan pemimpin pada masa itu. Anas kata musabah, kerana zaman akan datang ini zaman yang semakin buruk. Lepas pada ni makin buruk, lepas pada tu lagi buruk, lagi buruk, lagi buruk. Itu adalah aku dengar daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak bercanggah macam hadis kedatangan Al-Mahdi dan Nabi Isa. Sedangkan apabila Al-Mahdi, Nabi Isa juga memerintah muka dunia ini, zaman itu menjadi zaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bila bercanggah makna begitu, kita nampak macam yang mana satu betul. Jadi kesimpulannya, hadis yang duduk depan kita ni orang panggil kaedah umum. Kaedah umumnya begitulah. Zaman akan menjadi lebih teruk, mari pemerintahan lebih teruk lagi pada yang lepas. Habis itu hadis-hadis berkenaan dengan Al-Imam Mahdi dan sebagainya tidak termasuklah kaedah ini, dia kata. Dikecualikan daripada kaedah ini. Sebab ada juga pendapat hadis-hadis yang lain, riwayat yang lain yang mengatakan siap 100 tahun ni Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan seorang mujaddid. Apa maknanya? Orang yang mengislahkan kembali daripada sudut agama ni, syariat ni, daripada sudut akidah ini. Setelah manusia sesat lama, Allah Ta'ala bangkitkan seorang daripada umat ini menjadi pemimpin kepada umat. Begitu juga dunia makin teruk, makin teruk, makin teruk. Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasara buat jahat kepada orang Islam, tekan negara-negara umat Islam. Kita tengok apa yang berlaku di Sudan, ditekan dengan begitu lama. Dekat dengan 30 tahun. Negara ditekan. Duit tak ada nilai. Tapi apabila negara Sudan menerima perjanjian proses normalisasi Arab dengan Israel, terus dibuka sekatan ekonomi kepada Sudan yang duk sekat selama ni. Itu salah satu daripada benda yang boleh kita nampak. Islam ditekan oleh Yahudi Nasara. Maknanya benda tu akan makin baik ataupun macam mana? Berdasar kepada ni, maka lebih buruk. Tapi ada hadis yang mengecualikan keadaan itu berdasar kepada riwayat, iaitu hadis akhir zaman yang mana Al-Mahdi, Nabi Isa akan membela syariat Allah Ta'ala, syariat Nabi Muhammad SAW, dan masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni. Dan zaman itu lebih baik daripada zaman kita, zaman sebelumnya. Boleh faham tu? Maknanya apabila bercanggah satu kaedah, kita kena tengok di mana tempat bercanggah tersebut untuk kita tarjihkan dia, untuk kita ambil. Sebab apa penting benda ni? Sebab kalau kita tak faham benda ni, kita akan kata macam mana Nabi bercakap berbelit, kata-kata. Bukan Nabi bercakap berbelit, otak kita tu berbelit. Nabi tak berbelit cakap, Nabi betul. Cuma kaedah untuk kita memahami itu memerlukan kaedah yang betul. Kalau tidak, kita yang berbelit. Bukan Nabi yang cakap tipu, tidak, Nabi tak tipu. Mana ada Nabi tipu? Cuma kaedah untuk kita faham tu kena faham dengan cara yang betul. Bukan faham dengan cara yang main-main. Baik. Daripada aspek yang kedua, perkara penting berkenaan dengan pengertian hadis. Yang kedua, aspek yang kedua, kita bahas dah dulu aspek yang pertama. Beberapa perkara penting berkaitan kesahihan hadis. Perkara penting berkaitan dengan kesahihan hadis. Kena pastikan hadis itu sahih, kena tahu kategori hadis. Hadis tersebut mauquf, berpegang pada hadis. Hadis macam mana ahad, hasan li zati, hasan li ghairi, penuntuan kepada tarikh-tarikh dan menyalahi satu pandangan, dan macam mana percanggahan berlaku. Daripada aspek yang kedua, perkara yang penting berkenaan dengan pengertian hadis. Yang pertama, tidak menafsirkan nas. Tidak mentafsirkan nas. Macam mana? Kita baca dulu.
tidak mentafsirkan nas dengan makna yang tidak bersesuaian dengannya. Antaranya kaedah yang penting ialah sesebuah hadis harus difahami secara zahir dan tidak difahami secara kiasan, melainkan wujudnya tanda, dia panggil qarinah yang mencukupi. Maka hadis berkenaan turunnya Nabi Isa tidak boleh dikiaskan sebagai tamatnya peperangan dan bermulanya keamanan, kerana terdapat perincian yang tidak boleh ditafsirkan sebagai bermaksud keamanan. Dan kerana hadis-hadis yang sahih telah menyebut warna kulitnya, sifat rambutnya, tempat dan cara turunnya, dan lain-lain lagi, maka perincian ini tidak boleh sama sekali difahami secara kiasan. Seperti hadis-hadis berkenaan Dajjal juga tidak boleh ditafsirkan dengan maksud berlakunya kehidupan materialistik yang melampau, kerana perincian sifat fizikal berkenaan Dajjal yang telah disebutkan seperti mempunyai rambut kerinting. Jadi dia kata, bagaimanakah sebuah kehidupan materialistik dapat dikaitkan dengan rambut yang kerinting? Dajjal juga disifatkan berkulit hitam. Jadi bagaimana kehidupan materialistik yang terzahir pada Amerika dan negara Eropah dapat ditafsirkan dengan makna hitam? Sekitar tahun 70-an, aku telah mendengar, ni kata tuan kitab, seseorang di Jordan mendakwa bahawa putera Al-Hasan bin Talal ketika itu merupakan raja muda Jordan ialah Al-Imam Mahdi. Apabila dia diberitahu bahawa nama Imam Mahdi ialah Muhammad bin Abdullah dan bukannya Al-Hasan bin Talal, jawabnya, bukankah nama Muhammad itu nama yang baik, iaitu Hasan? Hasan itu maknanya baik. Lalu dijawab, tidak dinafikan bahawa namanya baik, iaitu Hasan. Maka katanya, ini ialah nama yang pertama, manakala nama yang kedua pula datang daripada datuknya, iaitu Abdullah. Boleh jadi seorang itu menisbahkan kepada datuknya. Ini adalah contoh penyalahgunaan lafaz dan percubaan membodek serta mengampu pemerintah. Baik. Yang pertama, ini dengar baik-baik. Yang pertama sekali, bismillah. Apabila berjumpa dengan hadis-hadis yang Nabi perincikan, contoh dalam ni, Nabi Isa, kulit dia, rambut dia, cara dia turun, tempat dia turun, semua ni Nabi sebut secara zahir, secara tepat, tak ada kiasan. Jadi benda yang Nabi perincikan, kita nak kiaskan benda tu tak boleh, kerana memang Nabi sebut begitu. Boleh faham ni? Nabi Isa akan turun di akhir zaman, memang akan turun. Tempat turun di mana? Di masjid yang menaranya warna putih, Syria. Ada sungguh masjid menara putih. Kulitnya, tinggi rendahnya, caranya, semua Nabi sebut. Lalu nak kiaskan benda tersebut dengan benda lain, tak boleh. Siapa ada orang kata turun tu bukan makna turun betul? Tak boleh kata gitu, memang Nabi kata gitu. Nak kias kat mana lagi? Maknanya, kita apabila benda tersebut diperincikan oleh Nabi, kita kena faham dengan literal hadis tersebut tanpa kita kias dengan apa-apa. Yang kedua, hadis Dajjal. Yang ni yang ramai orang silap faham. Dajjal mata satu, Nabi kata tak? Ada orang kata mata satu ni kerana dia melihat satu benda je untuk menghancurkan Islam. Boleh ke tak tafsir gitu? Tak boleh. Dia nak kiaskan benda tu dengan Dajjal yang mata satu begitu, tak boleh, kerana Nabi sebut ciri-ciri dia. Dan Dajjal berambut kerinting. Rambut kerinting ni maknanya dia membawa kepada kehidupan materialistik. Tak boleh juga, kerana ciri-ciri dia. Cuma
Ada benda yang boleh kita takwil sikit-sikit boleh. Contohnya Dajjal mengarah manusia buat jahat. Dajjal, Nabi kata pendusta. Boleh kita kata mereka syarikat tu Dajjal, boleh. Tapi Dajjal yang kecil sebelum keluar Dajjal besar. Tapi kita nak kata kawan ni memang Dajjal, saya yakin dia ni memang Dajjal, memang Nabi sebut, cuma dia menyerupai manusia. Tak boleh kata gitu. Boleh faham ni? Dari sudut perangai macam Dajjal tu boleh, kerana Imam Malik menyebut orang yang tipu hadis Nabi ataupun guna dalil yang salah, bukan guna dalil salah, reka dalil hadis palsu. Apa kata Imam Malik? Dajjal, Nabi kata Imam Malik. Itu Dajjal. Kadzab, bohong. Dajjal, Imam Malik kata. Boleh buka kritikan-kritikan Imam Malik kepada orang yang mendustai Nabi SAW. Mari bulan Maulidur Rasul ni, ada duk mari jual topi tu lambang capal. Ustaz juga jual ni. Kalau ustaz ajak orang pakai kepiah, boleh tahan sikit tak? Oleh kerana nak tarik golongan muda ni supaya sayang ke Nabi, dia jual topi. Topi yang kita pakai adalah, tak apa pakai topi, tak ada masalah. Tapi lambang capal ni, kalau topi pasar malam RM10, topi lambang capal RM120. Wajib RM120. Kenapa? Mahalnya di mana? Awak letak logo tu baru jadi mahal. Apa kaifiat logo tu? Logo capal Nabi tu. Apa kaifiat dia? Dan dia buat video, saya tengoklah, ada orang hantar tengok. Dia buka ni topi dia ni. Buka topi, nak masuk topi baru tu, dia cium topi ni. Macam cium Quran lah. Apa fadilat cium topi? Fadilat apa? Tahu ke tak sebab apa kita tutup kepala ni? Tahu tak? Sebab Nabi tutup kepala. Tu yang kita tutup kepala tu. Sebab Nabi selalu menutup kepala dia, tutup kepala dia. Kita tak pakai kepiah, kita pakai tutup kepala pun tak apa. Tutup macam orang Arab pakai warna merah tu, simar dia panggil. Tak apa. Tak apa kata kita tak tutup, satu hari tu nak semayang pakai begini pun tak apa juga. Saya yang pakai jubah, pakai kepiah ni sebab apa? Sebab budaya orang kita ni dia tak boleh. Kalau tuan-tuan bayanglah kalau saya mari pakai t-shirt, pakai seluar jean nak mengajar, nah rambut kat ni, tuan-tuan pun tengok nak main gusti ke nak main mengajar ni, nampak macam undertaker dia. Mesti orang kata ustaz ke apa ni, pandangan orang Melayu dah. Sebab tu kita pakai jubah, pakai kepiah, tu je sebenarnya. Sunnah ni kan ada yang tasyri'i, ada yang memang disyarakkan kita kena buat, ada yang dipanggil jibliyah, ada yang perkara biasa yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi makan kambing, contoh Nabi makan kambing, sunnah makan kambing, tak sunnah makan kambing, cuma Nabi makan, tu je lah. Kalau nak kata sunnah, kesian orang makan ikan temenung, Nabi tak makan. Kenapa ni? Hak tak boleh makan kambing, darah tinggi tu lagi nanya. Jadi kalau kita sebut makanan sunnah, apa sunnah tu tak apa tepat lah. Sebab soal makan ni bukan apa benda yang nak dimakan tu. Soal makan ni cara makan tu. Makan tangan kanan, kul samillah, baca bismillah. Minum, bukan soal nak minum apa, susu unta ke apa ke, bukan soal nak bahan yang nak diminum, cara minum. Nah. Nampak ni? Jelas benda tu. Saya nampak ramai orang bila dia makan tangan kanan, dia minum tangan kiri. Tangan kiri dengan syaitan. Dia makan tangan kanan, makan, minum dia tangan kiri. Ambil tangan kiri minum. Sebab apa? Dia kata kotor, gelas dia kata. Jadi dia makan nasi tu tak kotor. Tangan dia tu dia pegang nasi, kotor apa? Bekas awak makan nasi juga. Dia tak terasa sunnah Nabi SAW. Dia ambil minum tangan kiri pula. Makan dengan Nabi dah.
minum dengan setan. Mana nak boleh bercampur setan dengan Nabi? Dia menang setan lah. Nampak ni? Satu benda je kita buat. Habis semua sekali. Jadi rosak. Kita makan okey tangan kanan. Bila minum tangan kiri. Minum tu dengan setan. Habis semua ni makan ke setan. Habis. Jadi kita kena ingat benda ni semua ni. Berbalik pada apa yang saya sebutkan tadi. Jadi, ramai sangat orang yang mentafsir nas dengan tidak betul. Tu yang kadang-kadang kita tengok. Tak tahulah tuan-tuan. Saya pelik juga nampak. Kita nak kata bab Dajjal, betul Dajjal. Dajjal. Hadis Nabi pasal Dajjal ni banyak. Dajjal bawa harta, Dajjal bawa tu, Dajjal bawa ni, Dajjal macam-macam Nabi sebut pelik-pelik dengan Dajjal. Kita boleh juga qiyas sikit-sikit, tapi jangan terlampau. Contoh Al-Imam Mahdi ni. Imam Al-Mahdi ni, Nabi kata nama dia sama dengan nama aku. Muhammad bin Abdullah, nama Nabi. Maka dia mesti nama Muhammad bin Abdullah. Siapa dia ni? Tak tahu siapa, tetapi macam mana orang boleh kenal Al-Imam Mahdi? Dia mesti daripada golongan pemimpin juga. Takkanlah orang kampung ni boleh kenal dia tu Imam Mahdi. Tak pernah sabar dah. Dia mesti daripada golongan pemimpin dan anak para pemimpin dunia. Tetapi adakah nak kata orang ni? Tak boleh. Tak boleh. Itu bagi saya lah, pendapat saya lah, berdasar kepada apa yang kita mengaji ni. Nak kata kawan ni, Nabi kata nama dia sama dengan nama aku. Kita kata sama tu maknanya nama dia tu nama yang baik. Tak boleh. Ni soal hak ke depan kita ni, Muhammad nama Hasan bin Talal, putera mahkota Saudi dulu, putera mahkota apa ni Jordan dulu kan. Orang kata dia lah Imam Mahdi. Mari hak kemudian ni mungkin ada orang lain pula jadi Imam Mahdi. Maka benda tu tak betul. Nama dia mesti Muhammad bin Abdullah, dan mungkin dia daripada orang kenamaan, mungkin saya kata mungkin. Kerana dari sudut nak suruh orang kenal dia mesti daripada golongan kenamaan. Yang mana Nabi kata orang nak bai'ah dia asalnya dia tidak mahu, sehingga dia dibai'ahkan oleh orang ramai untuk melawan Dajjal dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kata orang ni lah Imam Mahdi, tak betul. Pandangan Syiah berkenaan dengan Imam Mahdi lagi tak betul. Imam Mahdi adalah daripada judul susu galur Hasan, bukan Husain. Syiah ni kena faham. Dia ni daripada dia agungkan sebelah Husain. Kadang-kadang sejarah sebelah Hasan ni macam tenggelam, macam tidak ada orang tahu. Sedangkan sebelah Hasan juga merupakan keturunan Nabi SAW. Jadi kata Imam Mahdi mari di sebelah Hasan, bukan di sebelah Husain. Orang Syiah kata Imam Mahdi pada kalangan dia. Dan dia buat nama, dia buat lakonan soal Imam Mahdi turun macam-macam. Syiah ni mengarut lah. Tapi semua tu salah faham berkenaan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena takwilkan dengan tepat. Kalau kita nak takwil tetapi menjazamkan makna nak kata yang ni betul, hak ni lah Imam Mahdi. Hak Nabi kata Dajjal ni keluar rambut kerinting apa, nak tunjuk bahawa serabutnya kehidupan dunia, Dajjal akan tayang kita dunia dan sebagainya. Tak boleh. Sehingga dia kait habis dengan cerita-cerita Mak Saleh hak mana ada tu, cerita Atrome pun masuk juga. Tu pun tak boleh. Kerana cerita-cerita tu mungkin kebetulan. Mungkin kebetulan. Orang pengarah filem ni, dia nak laku cerita dia buat macam-macam. Dia buat macam-macam. Bismillah. Hari ni Perancis buat keluar gambar Nabi. Dulu dia dah buat, ni buat pula. Ni adalah satu agenda untuk menekan Swiss, peperangan di antara Islam
dan juga kufar. Negara mana perang sekarang ni? Azerbaijan. Kalau duduk di atas bukit Iran tu boleh nampak Azerbaijan. Orang ambil gambar, bom 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 bom, gimari. Itu di antara benda yang berlaku depan mata kita yang mungkin tidak dapat liputan media yang luas. Tapi semua ni rancangan musuh-musuh Islam untuk memetik Swiss untuk peperangan dunia. Islam mengambil tindakan berperang ni maslahat yang besar, apatah lagi negara dengan negara, negara dengan negara. Lepas tu kadang-kadang Turki mengambil jalan yang tengah-tengah dalam bab ni. Dia duduk sekeliling Rusia, kadang-kadang bukannya nak sokong Rusia sangat. Tuan-tuan nampak umat Islam yang berperang, contoh di Syria, umat Islam berperang sama-sama mujahidin. Semua tu mengatakan bahawa dia adalah tentera Mahdi yang menunggu kedatangan Al-Mahdi. Baik jemaah ni berpuluh jemaah beli senjata daripada siapa? Ada yang beli senjata daripada Amerika, ada yang beli senjata daripada Rusia. Boleh nampak lah ni. Saya bukanlah pakar sejarah dunia sangat, tapi baca tu adalah. Masing-masing beli senjata. Yang lebih teruk lagi, senjata itu dibeli oleh orang Islam, duit orang Islam, untuk menghalakan peluru kepada orang Islam sendiri. Dibeli oleh orang Islam untuk menghalakan peluru kepada orang Islam sendiri. Itu yang berlaku dalam dunia Islam sekarang. Lepas tu orang yang pergi berjihad di Syria apa semua, semuanya berhadapan dengan fitnah yang banyak dan berat. Fitnah yang banyak dan berat sekali fitnah tu. Tuan-tuan bayanglah, ni kata saya tentera Mahdi, kawan ni kata saya tentera Mahdi, kawan ni kata saya tentera Mahdi. Masing-masing pakak mengaku tentera Mahdi. Kamu kena bai'ah saya sebab saya ketua. Orang ni kata kamu kena bai'ah saya, nak duduk dengan saya sebab saya ketua. Masing-masing perang. Masing-masing perang. Kawan ni bunuh, kawan ni bunuh. Nak kata siapa yang syahid sekarang ni? Siapa yang syahid? Mungkin daripada asalnya memang nak lawan penjajah betul-betul. Tapi apabila ada orang yang diupah oleh mereka syarikat, oleh kuasa-kuasa besar dunia ni, upah orang Islam juga yang tak ada ilmu, yang tak ada apa, masuk dalam tentera-tentera mujahidin. Darilah ISIS, ada Abu Bakar Baghdadi dan sebagainya, tokoh-tokoh yang kita panggil, yang orang kata tokoh mujahidin, sebenarnya tidak. Islam sendiri sampaikan hari ini, ulama-ulama Islam tidak mengiktiraf ISIS, sebagai mujahidin, tidak. Kerana di dalamnya terdapat fitnah yang banyak. Semua ni kesalahannya adalah memahami hadis Nabi SAW dengan cara yang tidak betul. Akhirnya, satu contoh lagi, Taliban memerintah. Ya, kita kata Taliban memerintah, tapi apa yang Taliban buat bila dia memerintah? Dia bakar semua TV-TV, tak bagi rakyat tengok TV. Kerana dia adalah orang yang tidak matang daripada sudut keilmuan. Tapi semangatnya lebih. Ini bahayanya, semangat lebih tapi tidak dimasukkan dengan ilmu. Boleh nampak ni? Semangat lebih tak masuk dengan ilmu. Siapa-siapa pun, sama ada dia orang politik, kalau semangat politik lebih, agama ni tak ada, dia jadi rosak juga. Dia fikir politik lebih pada agama. Ini pun sama juga. Semangat nak syahid itu bagus. Tetapi Allah Ta'ala meletakkan, cuba kita tengok, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau ada sekiranya sekelompok, falawla nafara min kulli firqah, ada satu kelompok, minhum, daripada kamu, ta'ifatun yatafaqahu fid din, yang pergi untuk menuntut ilmu. Maknanya semua kamu ni bukan semestinya berperang.
Tidak. Kena ada orang yang pergi menuntut ilmu. Kerana ilmulah panduan cara macam mana nak berhadapan dengan musuh Islam. Sama ada ketika peperangan ataupun ketika genjatan senjata. Dan benda ni boleh kita bukalah kitab Dr. Abah Zuhaili, Athar al-Hirb, panjang lebar disebut. Tebal ni lebih kurang berapa ratus muka surat tak tahulah. Dia punya kitab dia membahaskan berkenaan dengan peperangan dalam Islam, antara realiti dan kerosakan yang berlaku. Ini cukup bahaya kalau kita tak faham. Jadi insya-Allah kita sambung kuliah kita ini pada satu lagi perbincangan kita insya-Allah, dan kita habiskanlah sikit lagi kaedah-kaedah ni insya-Allah belum daripada kita masuk hadis, iaitu bahagian kedua tu muka surat 21, iaitu hadis-hadis berkaitan masa hadapan, tanda-tanda kecil, peperangan berdarah, Al-Mahdi, tanda-tanda besar kiamat. Tu semua tajuk-tajuk best-best tu. Lepas-lepas pada ni tajuk-tajuk best. Cuma cara kita nak faham tu, biarlah faham mengikut kaedah yang kita mengaji pada peringkat awal ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basir.